Baik, kita kembali bersama dalam segmen MYC. Tajuk Brunei MYC 2021 Masihi. Hari ini kita ni akan mengetahui berkenaan dengan Energy Week. Dan Alhamdulillah Serina ya. Dua orang tetamu undangan kita ni sudah pun bersedia sebenarnya ini. Baik, kita akan beralih ke ruangan berikutnya ini untuk kita ni lebih mengetahui apakah pengisian untuk minggu terakhir MYCE 2021 Brunei. Kalau masa ni masih lagi berlangsung untuk minggu teknologi digital. Iya, jadi apa kata kita sapa tetamu undangan kita ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum kedua-duanya. Apa khabar? Sihat pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Kita benar-benar berbesar hati nih Serina sebetulnya ya. Akan kedatangan dua orang tetamu undangan kita ni akan memperkatakan berkenaan dengan Energy Week ya Brunei MYC 2021 Masihi. Jadi sebelum itu kita ni perkenalkan terlebih dahulu kepada penonton kita ni. Baik, selamat datang kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Asrul Sani bin Haji Muhammad Ali, Ketua Pembantu Teknik. Selamat datang ya. Dan juga Dayangku Nurbai Zura Pangeran Haji Daud, Presiden kepada Kudos Event Management. Assalamualaikum kedua-duanya sekali lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, apa khabar pagi ini? Sihat? Alhamdulillah. Sihat ya kedua-duanya. Baik. Kita ni ingin mengetahui ni berkenaan dengan apa aktiviti dan kegiatan yang diadakan minggu yang keempat ya dalam mengisikan dan memeriahkan lagi Brunei MYCE 2021 Make Global Local. Walaupun orang sepadan tutup tapi tadi boleh membuat acara ini di negara kita ni dengan cara presentasi yang cukup gah dan wow ya. Baik, untuk minggu yang keempat ini barangkali daripada Jabatan Tenaga Tuan Asrul ni dapat menerangkan dulu mengenai dengan secara ringkas ya apakah antara pengisian untuk minggu keempat Minggu Tenaga ini nanti. Okey, terima kasih Serina dan juga Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, secara ringkasnya ya, Minggu Tema Tenaga Sempena Brunei MYCE 2021 akan membahaskan topik-topik yang berkisar mengenai peralihan tenaga ke arah masa depan yang lestari. Acara ini akan diadakan selama seminggu ya, yang mana ianya dijadualkan akan berlangsung iaitu pada 24 hari bulan Jun hingga 30 hari bulan Jun 2021. Dan ianya bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Ya, itu saja. Iya, baik. Ya, itulah sedikit penerangan berkenaan dengan aktiviti yang diadakan ini Serina ya. Kita ni ada infografiknya. Kita akan cuba untuk bawakan kepada penonton-penonton kita ini nanti insya-Allah ya. Berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini ya. Baik, seperti yang diterangkan oleh Tuan Asrul sebentar tadi dalam mengangkat Minggu Tenaga yang akan diadakan bermula pada 24 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Jadi pelbagai aktiviti pengisian ya. Mungkin dapat terus diterangkan juga ni Tuan ya. Baiklah, Serina. Antara tujuan dan objektif tema Minggu Tenaga ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dengan berkongsi maklumat ya, iaitu maklumat mengenai teknologi terkini bagi tenaga yang boleh diperbaharui dan alternatif yang dapat digunakan oleh individu, sektor komersial, sektor industri dan juga daripada pihak pengurusan permintaan tenaga. Iaitu bagi langkah penjimatan dan kecekapan tenaga untuk kediaman dan perniagaan. Dan di samping itu juga untuk pendekatan inovatif yang lain. Antara ini adalah sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk memberikan pendidikan serta pengalaman kepada orang ramai. Ya, iaitu dalam menyokong kelestarian tenaga bagi mendukung tema tersebut ya. Sebuah expo akan diadakan bagi memberikan langkah-langkah kecekapan tenaga dan teknologi terkini. Ini juga termasuk produk-produk dan servis ya. Produk-produk dan servis yang saya katakan tadi ya adalah menjurus kepada kecekapan dan penjimatan tenaga. Dengan adanya penyertaan daripada pakar tenaga dan syarikat-syarikat pembekal, untuk itu orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bagi sama-sama memeriahkan expo itu nanti ya. Yang mana ianya akan berlangsung pada 24 hari bulan Jun hingga 27 hari bulan Jun 2021 ini untuk expo ya. Selain itu pameran ini juga berfungsi sebagai platform ya
untuk memperkenalkan program net metering bagi pemasangan sistem PV solar. Dan juga pada ekspor tersebut, beberapa pembekal dan kontraktor PV solar yang berdaftar di bawah Kementerian Tenaga juga akan turut memperkenalkan package dan perkhidmatan PV solar yang ada pada mereka tu. Di sini nanti bis kita berpeluang untuk bertanya terus mengenai package-package tersebut ya. Wow. Ya. Jadi itu antara pengisian di dalam exposure tu Tuan. Kalau untuk persidangan, forum dan bengkel yang telah diaturkan, barangkali kita ni boleh mengetahui apa ni ya? Ya, kita ni ingin mengetahui sebenarnya ni antara topik-topik yang akan Topik-topik yang dibincangkan ini dibincangkan. nanti ya, serta pembentangan ataupun speakers ataupun nama persidangan seminar itu nanti. Ya, terima kasih Muhammad sekali. Antara topik-topik yang menarik yang akan dibincangkan pada minggu tersebut adalah seperti berikut ya. Pada 24 hari bulan Jun ini, Simposium Net Metering dan Tenaga Sekolah berskala kecil ya, yang mana ianya akan memperkenalkan program Net Metering Kementerian Tenaga dan untuk membincangkan hasil daripada projek pilot Net Metering dan juga beberapa pembangunan utama yang berkaitan dengan langkah-langkah kecekapan tenaga ya. Dan pada 28 hari bulan Jun ini pula, forumnya bertajuk Decommissioning and Restoration. Forum ini diadakan dengan kerjasama daripada Kementerian Tenaga dengan Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam ya. Forum ini akan menghimpunkan agensi-agensi kerajaan, juga badan-badan yang berkanun serta syarikat-syarikat minyak dan gas untuk mengongsikan bagaimana aktiviti decommissioning dan restoration bagi menyokong ekosistem laut dan biodiversity bagi kelestarian alam sekitar. Di samping itu ya, forum ini juga akan mengetengahkan peluang spin-off teknologi dan pembangunan perniagaan. Sesuatu yang besar akan kita paparkan ya di dalam Brunei MYCE 2021 ini ya. Ya, Dan ingin ada saya pengisian tambah lain? lagi sikit. Ya, silakan. Pada ada lagi Acara. sedikit ya. Pada 29 hari bulan Jun pula 2021, Kementerian Tenaga dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam akan mengadakan forum bertajuk Renewable Energy Policy and Development. Ya. Yang mana antara objektif forum tersebut adalah bagi membahaskan dasar-dasar tenaga yang boleh diperbaharui. Dan ini adalah sejajar dengan hasrat Kementerian Tenaga bagi meningkatkan penjanaan kuasa elektrik daripada sumber yang boleh diperbaharui. Sekurang-kurangnya sebanyak 30% ya. Ataupun kira-kira kapasitinya adalah sekitar 300 megawatt. Ya, 300 megawatt menjelang tahun 2035. Dan sebagai sebahagian daripada aktiviti pemberian forum ini, satu lawatan tenaga suria Brunei dan Suria Energy Lab akan diadakan dengan kerjasama Mitsubishi Corporation dan Green Brunei. Dan pada hari terakhir pula ya, iaitu pada 30 hari bulan Jun 2021, minggu persidangan yang bertemakan tenaga ini juga akan membawa perbincangan dengan syarikat-syarikat industri serantau atau regional players dengan menganjurkan webinar yang akan diadakan secara maya daripada Electric Power Research Institute. Ya. Jadi selama lebih kurang 6 hari ini dah bermula 24 sehingga 30 hari bulan, setiap hari akan ada pengisian seminar, forum yang juga menyasarkan golongan-golongan berkepentingan seperti nyatakan, dan ada tidak secara langsung juga turut melibatkan ahli-ahli ataupun golongan belian ya, seperti lawatan ke Loji Tenaga Suria bersama dengan Green Brunei. Cukup menarik sekali. Baik Tuan, sebelum kita lebih lanjut mengetahui nanti pengisian untuk Brunei MYCE 2021 untuk Minggu Tenaga, kita beralih pula kepada Presiden Kudos Event Management yang kita juga difahamkan dari minggu pertama Brunei MYCE 2021 turut sama berpartisipasi dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti sesuai dengan tema-temanya. Kalau minggu pertama Islamic,
minggu kedua perhutanan dan pada masa ini berlangsung Minggu Digital Teknologi dan akan datang start 24 hari bulan tu tenaga. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit paparan aktiviti yang sudah disediakan daripada Kudos Event Management untuk memeriahkan lagi Expo MYCE 2021 ini. Okey, terima kasih Serena. Dan alhamdulillah ya kami daripada Kudos Event Management ada menyediakan beberapa aktiviti bersempena dengan MICE 2021. Kudos Event Management alhamdulillah telah diberikan peluang juga melancarkan program Brunei Unified siri keempat yang mana juga membawakan tema MYCE. Ianya berpegang kepada objektif Brunified itu sendiri iaitu bersama-sama mempelajari, memahami dan menerima keadaan dalam norma baharu pada tahun 2021 ini dan tidak lari daripada fokus utama juga iaitu ekspresi komuniti, penguasaan diri belia dan bagaimana memeduli kebajikan masyarakat umumnya terutama dalam menghadapi perubahan drastik disebabkan pandemik yang kita ni hadapi pada ketika ini. Jadi dari minggu pertama tadi hingga ke minggu terakhir iaitu minggu tenagaan Kudos Management sendiri ada menyediakan khidmat di dalam khidmat caregiver support corner di dalam MySen istimewanya lah iaitu sebuah ruang yang dihaskan untuk ibu dan anak damit, kanak-kanak dan warga emas, kanak-kanak, warga emas dan orang-orang berkeperluan khas. Okey. Dan bagi kanak-kanak pula akan diberikan peluang untuk bermain bermacam-macam permainan dan aktiviti yang akan disebutkan nanti pada jam ia akan bermula dari jam 9 pagi hingga 6 petang. 6 petang Antara aktiviti-aktivitinya itu adalah balloon race, test your strength, flashy typo, children and dreams, mix and match, boot camps for kids, sign language clinic yang bakal dipandu oleh Persatuan Bijak iaitu bahasa isyarat jurualih kebangsaan. Dan kita melihat juga untuk minggu seterusnya ini nanti aktiviti-aktiviti ini juga lebih mengarah kepada mendukung tema Energy Week ataupun Minggu Tenaga tu dan kita tertarik sebenarnya ada melihat beberapa sisipan yang juga pernah dikongsikan melalui laman sosial Kudos EM sendiri menarik golongan istimewa, individu berkeperluan khas. Jadi mendedahkan lagi kepada masyarakat. This is sebagai ini sebagai orang usaha memberikan awareness kepada masyarakat kita ni bahawa golongan istimewa ini mereka mempunyai capability dan mereka juga sebenarnya dapat menyahut secara langsung apapun seruan kerajaan. Kalau melihat dalam MICE sendiri tema-tema aktiviti itu pun disesuaikan dan macam mana orang golongan OKU ini dapat berpartisipasi dalam aktiviti-aktiviti tersebut dapat dikongsikan lagi. Dapat. Manakala individu yang kami sasarkan juga di dalam menjayakan Brunei Unified Volume 4 iaitu dalam MICE sendirian selama 4 minggu ini mengarahkan juga dan mengutamakan kepada golongan-golongan kelainan upaya. Sebab itu dalam setiap showcase yang kami jalankan di Brunei Unified Campaign ini yang mana mereka anitah kami tampilkan dengan hasrat agar masyarakat tahu dan dapat menyaksikan sendiri bahawa bisdorangan ni dari segi pencapaian akademik dan kemahiran insaniah seiring dengan insan yang lain bukan saja di bidang kerjaya malah dalam bidang akademik dan usahawan juga. Dan mereka sendiri pun mempunyai visi dan misi mahu berjaya dalam bidang bisdiani masing-masing. Turut bekerjasama dengan Kudos Management untuk menjayakan MICE dalam Brunei Unified siri keempat. Ini adalah kami berikan dengan nama ikon OKU dan mereka ni dari keempat-empat buah daerah kami bawa ke dalam MICE ni dalam 4 minggu ni yang mana ada di antara mereka alhamdulillah berkerjaya merupakan yang berkerjaya dan 3 di antaranya merupakan OKU ikon yang bekerja di salah sebuah syarikat swasta sebagai pegawai IT. Manakala OKU berikutnya menguasai bidang graphic design dan arkitek
dan seterusnya adalah pegawai yang bekerja di jabatan kerajaan sendiri. Wow, luar biasa sekali ya. Sebenarnya masa kita ini singkat. Cuma kita mengharapkan akan terus adanya pemberitaan untuk minggu keempat Brunei MICE 2021 dan apapun kita ucapkan terima kasih ya. Ya, ribuan terima kasih kita ucapkan buat tetamu undangan kita ni. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.